الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi bab rahmatillahi adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jma'ni bihi في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور رب اشرح لي صدري بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك واهدي قلبي بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد لساني بما سددت ألسنة الصالحين الصالحين من عبادك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik untuk bersama-sama hadir di dalam majlis ilmu, hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di dalam masjid ini merupakan ibadah yang akan memberikan kita manfaat di dunia dan juga di akhirat, yang akan menjadi sebab apa yang akan disampaikan ini membawa keberkatan dan manfaat dan rahmah di dunia dan juga di alamul barzakh dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung daripada hadis bacaan yang pernah kita baca sebelum ini. Telah pun kita sampai kepada hadis yang ke-10. Pada kelas yang lalu telah pun kita menyampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Iaitu orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kedekut adalah orang-orang yang tidak akan menyebut salawat kepada Rasulullah SAW saat disebut nama Nabi Muhammad. Bila mana Nabi Muhammad namanya disebut, maka dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, di masjid ini pun kita telah melakukan sebelum ini salawat kepada Rasulullah SAW. Kita bermohon moga-moga insya-Allah semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin digerakkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah, iaitu orang-orang yang saat bila mana mendengar saja nama Nabi Muhammad, secara automatik dia akan terus menyebut sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW pada kelas yang lalu, bahwasanya barang siapa yang bersalawat, barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad, dia terus bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dialah termasuk daripada orang-orang yang karim, orang-orang yang pemurah. Orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang pemurah, adalah orang-orang yang bila mana mendengar nama Nabi Muhammad, maka dia akan terus bersalawat kepada Rasulullah. Bukan dia tunggu untuk bersalawat, tetapi setiap kali dia mendengar nama Nabi Muhammad, dia akan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Pada malam ini insya-Allah kita akan mengambil faedah daripada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul amin as-saduq al-muslim ma'a syuhada'i yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang ke-10, bahwasanya seorang peniaga muslim yang amanah dan berlaku benar di dalam perniagaannya akan bersama dengan para syuhada pada hari qiyamah. Dalam sahih rawahul Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan at-tajir as-saduq, ahli perniagaan, seseorang yang berniaga, yang jujur di dalam perniagaannya, maka dia akan dihimpunkan kelak bersama para anbiya, para siddiqin wasyuhada. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim bahwasanya orang-orang yang ahli perniagaan, yang berniaga, akan dihimpunkan kelak, ahli berniaga yang jujur dengan syarat yang jujur akan dihimpunkan bersama para nabi dan para siddiq dan para syuhada di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Daripada hadis ini kita dapat pelajari bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang begitu luas dan begitu besar pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan jalan untuk menyampaikan seseorang hamba Allah kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berkata ulama, at-tariqu ila Allah ka'adada anfasil khalaiq. Tariq, jalan untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala seperti banyaknya bilangan nafasnya manusia. Yang ini begitu banyak, kiasan kepada begitu banyak sekali jalan untuk menyampaikan seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dia kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan untuk menyampaikan seseorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui tijarah, melalui perniagaan. Maka dengan itu jangan kita memikirkan bahawasanya perniagaan itu adalah sesuatu yang terkeluar daripada agama. Ini hanya berkaitan dengan keduniaan masing-masing. Seperti mana agama lain mereka memikirkan seperti itu. Mereka meletakkan agama ini adalah sesuatu yang hanya ada kaitannya dengan ibadah di dalam masjid dan sebagainya, di dalam kanisah mereka. Tetapi agama Islam yang mana dibawa oleh Rasulullah SAW menyeluruh di dalam kehidupan kita keseluruhan, sehingga perniagaan yang kita lakukan itu adalah merupakan ibadah, bahkan bukan sebarang ibadah, ibadah yang begitu tinggi sehingga disebutkan dalam hadis tadi, at-tajirul amin as-saduq, ahli perniagaan, seseorang yang berniaga, yang jujur di dalam perniagaannya, yang amanah di dalam perniagaannya, kelak akan dibangkitkan bersama siapa? Bersama para anbiya, bersama para nabi akan dibangkitkan, bersama para siddiq, orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, dibangkitkan bersama orang yang berniaga. Maka dengan itu perlu kita mengetahui apakah kriteria seseorang yang berniaga yang boleh mencapai ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita harus mengetahui bahawasanya sebagai seorang mukmin itu adalah orang yang hakikatnya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyebutkan, Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka nanti, pemberiannya adalah apa? Adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, inginkah kamu aku menunjukkan, ala tijaratin, sebuah perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Tu'minuna billah, yaitu perniagaannya adalah kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan juga dengan dirimu. Nah, ini perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan dirinya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fahaman yang pertama daripada segi kita ini hakikatnya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan syurga barang siapa yang berniaga dengan benar. Diberikan pinjaman oleh Allah modal kita, yaitu jasad kita diberikan oleh Allah. Rezeki kita hakikatnya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita gunakan kepada jalan yang baik, Allah akan memberikan kepada kita pemberiannya. Untungnya adalah kita. Kita mendapat pinjaman daripada Allah, dan kita juga akan mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana kita menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang diridai oleh Allah, di sinilah pentingnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang sentiasa mempunyai sifat khasyah kepada Allah,
mereka taat kepada perintah Allah, melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan mereka takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ini merupakan tijarah sebagai seorang mukmin. Pemberiannya dia akan mendapat di akhirat kelak. Nah, ini tijarah yang menyeluruh bagi setiap daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun perniagaannya kecil, mungkin dia ini miskin, fakir di dalam dunia ini, tetapi karena dia jujur di dalam perniagaan hariannya bersama Allah Subhanahu wa taala, di dalam menggunakan matanya kepada perkara yang diridai oleh Allah. Mata yang membaca Al-Quranul Karim tidak sama seperti mata yang melihat ma'asi. Pendengaran yang mendengar Al-Quranul Karim, mendengar majalis ilmu, mendengar perkara-perkara yang baik tidak sama seperti pendengaran yang mendengar perkara yang tidak diridai oleh Allah. Lidah yang berkata perkataan yang baik tidak sama seperti lidah yang berkata perkataan yang tidak diridai oleh Allah. Dengan itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimatu thayyibatin sadaqah. Kalimat yang baik apa? Sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebuah kalimat akan diberikan pemberiannya, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Hati kita, jasad kita, harta kita bila mana kita menggunakan perkara yang diridai oleh Allah tidak sama seperti orang yang menggunakan wang yang diberikan oleh Allah kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bertakwa kepada Allah, kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita berada di dalam keadaan tijarah ma'allah Subhanahu wa taala. Di dalam tijarah ma'allah Subhanahu wa taala juga kita perlu mengetahui bahawasanya perlu seseorang itu sentiasa beribadah, mempunyai waktu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti duduknya dia di dalam masjid, hadirnya dia di dalam majlis ilmu, melakukan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Allah seperti salat fardunya 5 waktu dan sebagainya, membetulkan asas di dalam agama daripada perkara yang difardukan, dan setelah itu berusaha untuk hidupkan sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mempunyai waktu dengan Allah Subhanahu wa taala demi untuk mencapai keyakinan kepada Allah, demi untuk mencapai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang yakin kepada Allah, hakikatnya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya adalah dia bukan lagi bermuamalah dengan manusia, tetapi manusia adalah merupakan wasilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia keluar daripada rumahnya, dia bermuamalah dengan manusia yang berada di hadapannya dengan perkataan yang baik yang diguna kepada manusia tersebut. Setiap kalimah dia bermuhasabah. Kalimat yang aku ingin keluarkan ini adalah aku inginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang tidak aku ingin yang keluar daripada kalimat kalau tidak diridai oleh Allah, maka aku tahan kalimat tersebut. Adalah merupakan seseorang itu bukan lagi muamalat dengan manusia, tetapi hakikatnya dia bermuamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalat dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun muamalatnya adalah bersama manusia. Inilah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Rasulullah menyebutkan bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Apakah kaitan akhlak dengan ibadah? Apakah kaitan akhlak dengan ibadah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukankah ibadah di dalam kefahaman kita yang sempit, mungkin kita merasakan ibadah itu hanya salat, ibadah itu hanya bacaan Quran. Tetapi kenapa Rasulullah menyebutkan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik di dalam akhlaknya? Karena di dalam akhlak, muamalatnya seseorang dengan orang lain adalah merupakan ibadah yang tertinggi. Ibadah yang tertinggi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga, Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menciptakan kita untuk beribadah, yakni untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah di atas muka bumi ini yang diridai oleh Allah, sifat yang diridai oleh Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu sebagai seorang mukmin perlu mengenal Rasulullah,
perlu beriman kepada Rasulullah, perlu mencintai Rasulullah, perlu mempunyai hubungan dengan Rasulullah, kerana dengan hubungannya dengan Rasulullah SAW akan mampulah dia untuk memikul akhlak kepada dirinya. Akhlak ini adalah perkara yang berat, wahai hadirin hadirat. Bukan semua orang mampu. Kita boleh mempelajari akhlak yang mulia, tetapi belum tentu kita mampu untuk nak praktik akhlak yang mulia tersebut bersama manusia. Akan tetapi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah akan datanglah sifat sanggup untuk mengeluarkan hartanya dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dalam firman Allah tadi disebutkan innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum ya ayyuhalladzina wahai orang-orang beriman, tijarah yang tadi Allah sebutkan bahawasanya betul tu'minuna billahi wa bi rasulihi. Yang pertama kau beriman kepada Allah, yang kedua kau beriman kepada Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawasanya tidak dinamakan kamu itu beriman selagi mana kau tidak mencintai aku melebihi daripada kedua ibu bapamu, melebihi daripada anakmu, melebihi daripada seluruh manusia. Makna belum sempurna iman kita kalau kita belum mencintai Rasulullah. Maka kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka merupakan barulah kita masuk dalam daerah benar-benar beriman kepada Rasulullah. Maka bila dah beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah mampu untuk kita apa? Jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu dan juga dirimu kau akan sanggup untuk melakukan apapun demi untuk Rasulullah, kerana kau cinta Rasulullah. Karena kita cinta kepada Rasulullah, kita akan sanggup menahan lidah kita daripada mengganggu orang lain, mengata kepada orang lain dan sebagainya, karena cintaan kita yang dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sebutkan bahawasanya perniagaan ini terbahagi kepada dua. Perniagaan yang pertama adalah orang yang sentiasa yang diberitahu tadi oleh Allah dalam firman-Nya, muamalatnya sentiasa bersama Allah. Walaupun dia muamalat sesama manusia, tetapi hakikatnya dia bermuamalat dengan Allah. Ini orang ahli perniagaan akhirah. Perkataan tidak akan dikeluarkan kecuali inginkan keridhaan Allah. Pandangannya tidak akan dilihat kecuali pandangan yang diridai oleh Allah. Pendengaran tidak akan didengari kecuali pendengaran yang diridai oleh Allah. Tempat yang dipergi tidak akan dipergi kecuali tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu. Dia berniaga sentiasa dengan Allah. Allah akan berikan. Kalau di dalam hadis disebutkan tasbih adalah akan dia itu mendapat ditanam setiap hari pokok di syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap hari disebut, ditambah setiap hari mendapat kebun dia dekat syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu seseorang yang bermuamalat dengan manusia, bila mana hakikat keyakinannya sudah kuat kepada Allah, imannya semakin kuat kepada Allah, maka dia akan sentiasa mampu untuk bermuamalat walaupun dengan manusia, hakikatnya dia bermuamalat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perniagaan yang kedua adalah perniagaan ahli dunia, orang-orang yang berniaga dengan tujuan untuk keduniaan semata-mata. Di sini dah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan perbuatan itu bersumber daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma terjadinya sesuatu bergantung kepada niat kita. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang tujuannya hijrahnya untuk Allah dan Rasul, termasuk di situ nak berniaga, nak mencari rezeki kerana Allah dan Rasul, maka dia akan sampai kepada Allah dan dia akan sampai kepada tujuannya. Dan barang siapa yang hijratu kanat fi dunya yusibaha aw imratin, barang siapa yang tujuannya hanya dunia semata-mata, nah di sini dah tempat yang hina. Bila mana mencari keduniaan demi untuk keduniaan semata-mata, maka inilah perkara yang hina, yang tidak mempunyai apa-apa nilai di sisi Allah. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dunia, keduniaan ini hakikatnya tidak mempunyai apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu. Lau kana dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udah, kalau dunia ini mempunyai nilai walaupun sebesar nyamuk, sebesar sayap nyamuk di sisi Allah, masaqa, tidak akan Allah memberikan walaupun satu teguk air kepada orang kafir. Tak diberikan walaupun satu teguk air kepada orang kafir. Tapi kerana tidak mempunyai nilai, maka kita akan tengok orang kafir selalu lebih kaya daripada kita. Bi anna lahumul jannah,
Allah akan memberikan syurga kepada kita. Allah akan memberikan syurga. Maka kita bermohon moga-moga insya-Allah kita menjadi ahli syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam bermuamalatnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perniagaan yang disebutkan tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita mengetahui syaratnya. Syarat di dalam berniaga, kerana Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam perniagaannya, yakni selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, perniagaan hakiki, yakni perniagaan dia menjual beli, perlu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai harta itu membuatkan kamu lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai amwalukum, mal, harta kamu itu melalaikan kamu, wala auladukum, walaupun anak pinak kamu melalaikan kamu daripada Allah Subhanahu. An dzikrillah wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, yakni harta dia melalaikan dia daripada Allah, anak pinaknya melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang paling rugi. Apakah maksud daripada ayat ini? Yani bila waktu solat dia tak solat, dia berniaga, dengar azan, mungkin dia berniaga dekat dengan masjid lagi, rumah kedai dekat, mendengar azan dia tak pergi, boleh jadi dia tak sembahyang pun hatta. Nah, ini orang adalah orang yang amat rugi di dunia dan juga di akhirat. Sepatutnya dunia tadi, perniagaannya itu boleh menjadi asbab mencapai keridaan Allah, tetapi kerana dia tidak menunaikan hak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui iqamatul faraid, melalui mendirikan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong daripada orang-orang yang khasirin, orang-orang yang amat rugi, dan orang-orang ini bahkan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Secara khususnya hari Yaumul Jumaah. Pada hari Jumaah itu, kadang zaman kita ni masih banyak orang time sembahyang Jumaat dia pun pergi berniaga time Jumaat. Sedangkan di dalam firman Allah, Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', tinggalkan perniagaanmu. Allah menyuruh. Setengah ulama menyebutkan haram berniaga time orang tengah, secara khusus kepada lelaki. Ini tengah khatib tengah khutbah, dia tengah berniaga dekat luar sana. Kata Allah, ya wahai orang-orang beriman, kalau telah didengar nudiya lis-salah, yakni telah dinaungkan azan lis-salah min yaumil jumu'ah, hari Jumaat secara khususnya, pada solat Jumaat, fas'au, maka bersegeralah. Allah menyuruh kita untuk bersegera ila dzikrillah wa dharul bai', tinggalkanlah perniagaanmu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kamu, itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, kalau engkau mengetahui. Kita tidak mengetahui hakikat seseorang itu mendapat beruntung. Untung tu hakikatnya kita tidak mengetahui. Boleh jadi ditarik berkat oleh Allah Subhanahu, walaupun dia mendapat perniagaan yang banyak saat sebelum melakukan solat Jumaat, tetapi setelah daripada solat Jumaat, maka Allah menyuruh kita untuk pergi berniaga. Bahkan setengah ulama menyebutkan sunnah untuk kalau dah setelah keluar daripada Jumaat untuk beli sesuatu, kerana Allah menyuruh kita untuk nak berniaga, nak membeli dan sebagainya. Tapi sebelum Jumaat sebaiknya ditinggalkan. Waktu Jumaat ditutup secara khusus, apatah lagi kalau dah azan Jumaat, khatib dah ada di mimbar, maka ini adalah waktu untuk dikedepankan Allah Subhanahu wa taala daripada segala perkara-perkara yang berkenaan dengan dunia. Maka dengan itu syarat yang pertama, seseorang yang berniaga perlunya jangan sampai perniagaannya itu melalaikan dia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus perkara yang fardu. Maka dengan itu mampunya dia untuk solat berjamaah, apatah lagi solat di awal waktu dan sebagainya, maka ini adalah perkara-perkara yang mulia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul kasb atyab, untuk nak mencari rezeki di jalan Allah, apakah yang paling mulia? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ar-rajul bi yadihi. Dalam perniagaan pun orang yang paling hebat, kata Rasulullah, yang paling tinggi tak sama seperti orang yang berniaga yang kedua,
Maksudnya apa? Amal ar-rajul biyadihi, yani dia mencari rezeki itu dengan tangannya sendiri. Ini orang yang mendapat rezeki ini melalui tangannya sendiri, ini lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berniaga, yani melalui manusia. Ini katakan dia cucuk tanam, dia punya sendiri, dia cucuk tanam tu. Lain dengan orang yang dah jadi yang kedua, iaitu orang yang beli daripada itu untuk menjual pula yang kedua. Maka orang yang pertama itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang kedua. Kullu bai'in mabrur. Dan yang kedua baru kata Rasulullah SAW, bai'in mabrur, yakni orang-orang yang berjual beli. Yang berjual beli di sini berkata ulama, bai'un mabrur, apakah maksud penjualan yang mabrur? Adalah la fihi ghishun wala khida', yakni perniagaan yang tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan. Karena Allah Subhanahu halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Riba diharamkan oleh Allah, perniagaan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bai', perniagaan yang mabrur, yang berjaya adalah yang tidak ada di dalam situ al-khida', tidak ada pembohongan di situ, tidak ada ghish di situ. Maka dengan itu berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala bahwasanya siapakah lebih hebat, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mutafarriq, mengkosongkan waktunya 24 jam untuk beribadah, ataupun orang yang berniaga? Berkata Imam Hasan Al-Basri, afwan, bukan Imam Hasan Al-Basri, Sayyid Ibrahim bin Adham, maka dia berkata apa? Lebih baik orang yang berniaga. Karena apa? Ya'tihi min syaitan, syaitan akan sentiasa mengganggunya, daripada mungkin timbangannya, sengaja dia beratkan ke dan sebagainya, semua adalah godaan daripada syaitan. Tetapi dia sentiasa berjihad, bermujahadah, untuk berlaku jujur di dalam perniagaannya, maka dia lebih hebat daripada orang yang mempenuhkan hanya di dalam waktunya 24 jam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perniagaan. Maka perniagaan itu adalah perkara yang mulia, salah satu perkara yang mulia di dalam mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang mukmin, walaupun kita yakin rezeki itu datangnya daripada Allah, akan tetapi kita disuruh untuk mengambil asbab. Salah satu asbab yang termulia, berkata ulama, adalah at-tijarah, adalah berniaga. Dan berniaga itu adalah perkara-perkara yang mulia, kerana ianya telah dilakukan oleh sebelum kita. Para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dahulunya bertijarah, berniaga, bawa pergi barang kepada Syam, bawa barangnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan sebagainya. Maka barang siapa yang berniaga, hakikatnya dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat dia berlaku jujur. Dia berlaku jujur di dalam perniagaannya. Maka dengan itu berkata ulama bahwasanya seseorang itu perlu untuk berniaga, dua perkara yang menyebabkan dia itu nak berniaga, itu dua perkara. Yang pertama sekali berkata ulama, talabul kifayah wal kafafu 'anil nas, supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini kelebihan berniaga. Tidak meminta-minta kepada orang. Dia bos diri dia sendiri. Dia bos diri dia sendiri, tak meminta-minta. Apatah lagi bila mana seseorang yang masih muda, tak bagus untuk minta-minta, kerana ianya hakikatnya meremehkan agama kita Islam. Maka selagi mana mempunyai kekuatan, maka dia mencari apa yang dia boleh lakukan dalam perniagaan dan sebagainya. Ini bekerja, jangan sampai dia berada di dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Tetapi yang lebih tinggi adalah wal kifayah, yakni supaya tidak meminta-minta kepada manusia. Ianya adalah bahagian daripada ibadah. Kata ulama, ianya adalah bahagian daripada ibadah. Seperti mana kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lahu. Orang siapa yang di dalam hariannya, yakni sampai malam dipenat dengan tangannya secara khusus, yakni boleh jadi dia mencocok tanam, boleh jadi dia mengembala, boleh jadi dia penat jual beli, dia tolong berniaga dan sebagainya, amsa maghfuran lahu. Setiap malam dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampunkan oleh Allah Subhanahu dalam perniagaan itu. Karena apa? Dia berlaku jujur, dia mencari rezeki yang halal untuk keluarganya dan sebagainya. Bila mana niatnya betul, maka ianya akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, sebagai seorang mukmin pula, bila mana masuknya dia dalam daerah perniagaan, perlu dia mengetahui bahawasanya
dia ini adalah sebagai khalifah di atas muka bumi. Sepatutnya dia juga menjadi seseorang yang membuka ruang kepada orang lain. Dan ini kepentingannya seorang muslim berniaga, supaya kita tidak berharap kepada orang lain, kepada orang kafir dan sebagainya. Pada zaman sekarang mungkin banyakkannya barang mungkin kita ambil daripada luar, karena buah-buah pun kita ambil daripada luar negara itu ini. Kita ada yang produksi kita sendiri, tapi mungkin kurang. Sepatutnya intihadul ummah menjadi sesuatu perkara yang akan membangkitkan umat ini adalah bila mana seseorang itu mampu untuk memproduksi daripada mukmin itu sendiri, daripada orang muslim itu sendiri. Ada baju daripada kain daripada asal daripada muslim punya negara dan sebagainya, daripada negara dia sendiri, sehingga dia tidak berharap kepada negara yang lain. Ya'ni min akhlaqihim wa amalihim musa'adil ummah. Begitu juga dia membuka ruang. Kalau dia ahli perniagaan, dia dapat membuka ruang kepada muslim yang lain untuk masuk bekerja dengan dia. Membuka ruang juga dia menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini. Bukakan peluang pekerjaan kepada yang lain dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu al-hajah, dua perkara yang diperlukan kepada seorang mukmin di dalam berniaga itu, seperti mana kita sebutkan tadi, iaitu supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain, dalam masa yang sama dia membukakan ruang pekerjaan kepada orang lain, membangkitkan ummah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia berlaku jujur di dalam perniagaannya. Kerana tidak sama seseorang yang berniaga kalau bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mempunyai tujuan kerana Allah Subhanahu wa taala dalam perniagaannya, maka boleh jadi kejayaan di dalam perniagaan itu bagi dirinya adalah untuk nak membangga kepada orang lain, untuk mendapat penghormatan daripada orang lain. Boleh jadi bila mana niatnya bukan lagi kerana Allah, mulalah start dia akan mengambil wang daripada yang haram, dia tidak peduli. Dia akan mula menzalimi yang lain dan dia tidak peduli dan sebagainya. Semuanya itu bermula bila mana niatnya bukan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perniagaan seperti mana apa yang kita sebutkan tadi tentang kepentingannya seseorang itu berniaga, maka perniagaan adalah merupakan jalan untuk seseorang itu mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah untuk mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana dia berlaku jujur di dalam ibadah, bila mana dia berlaku jujur di dalam tijarahnya. Dengan itu berkata ulama, ahamiyat tijarah, kepentingannya seseorang itu berniaga, kepentingannya seseorang itu mengambil jalan untuk berniaga. Yang pertama adalah ada tiga. Yang pertama berkata ulama adalah haqq tajir binafsuhu, adalah hakikatnya ia adalah bab iltiqa ila Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan di dalam banyak-banyaknya pekerjaan yang lain dan sebagainya, bila mana dia masuk dalam perniagaan adalah hakikatnya, kalau dia masuk dengan jalan yang benar, maka hakikatnya adalah merupakan pintu untuk mencapaikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia berniaga dengan perniagaan yang jujur dan sebagainya, maka hakikatnya dia akan mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui muamalatnya yang baik kepada manusia, muamalatnya yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita sebutkan tadi, hakikat manusia itu walaupun dia bermuamalat dengan manusia, hakikatnya dia bermuamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berlaku jujur, yang yakin bahawasanya perniagaan itu adalah asbab yang diambil, tetapi tidak menjadikan apa yang didapati itu adalah hasil daripada penat dirinya itu sendiri. Hasil itu perlu diyakini bahawasanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini datangnya daripada keyakinan. Karena apa? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rizkimu itu di langit. Di langit adanya rizkimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fis samai rizqukum, rizki kamu itu di langit, kata Allah. Wa ma tu'adun, dan kami dah janji kami akan berikan. Fa rabbis sama,
Allah bersumpah dengan langit dan bumi, innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Ianya akan sampai kepada kamu rezeki kamu itu seperti mana mampunya kamu untuk bercakap. Kalimat yang keluar daripada kamu itu mampu engkau berkata, begitu juga rezeki akan sampai kepada kamu. Tetapi rezekinya daripada mana? Daripada langit, kata Allah Subhanahu. Bermakna apa? Di sini perlu kita mengetahui, yakin rezeki itu bukan daripada titik penatnya kita, bukan daripada hasil kepenatannya kita itu. Rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang yakin seperti ini, maka dia akan mampu untuk berniaga di dalam inginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Disebutkan dalam sebuah kisah seorang yang bernama Imam Habib Ahmad Masyhur bin Tal Haddad, guru kepada guru kita, guru saya Habib Umar bin Habib, guru kepada gurunya bernama Habib Ahmad Masyhur bin Tal Haddad, meninggal di Jeddah. Beliau ini lebih daripada 60,000 hingga 80,000 orang masuk Islam di bawah tangannya. 80,000 orang masuk Islam di bawah tangannya. Apakah sebabnya? Di Afrika sana, waktu dia berdakwah di Afrika, lebih daripada 80,000 orang masuk Islam di bawah tangannya. Melalui perniagaan dia berdakwah. Dia datang dan dibuka kedai, jual kopi, jual teh, jual tepung, jual gula dan sebagainya. Muamalatnya ini bukan lagi muamalat dengan manusia. Ini yang kita sebutkan tadi. Muamalatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk situ yang kebanyakan majoriti kafir, saat melihat ini orang datang nak beli perniagaan apa yang dijual, saat beli kopi katakan dia bagi hadiah gula. Orang ini tak takut bankrupt ke? Tak takut rugi ke? Muamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia akan dapat untung daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang semakin tertarik. Subhanallah, ini akhlak daripada mana ini? Kata ini Islam ajar aku begini. Dia pun pandai tarik. Ini dia berniaga dengan Allah Subhanahu, menunjukkan kecantikannya Islam kepada manusia, sehingga orang makin tertarik. Panggil lagi kawan datang, dia berniaga dalam keadaan dia tak mempunyai betul-betul tahap terlampau nak berkira. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang itu, samhan idza ba'a, dia berada di dalam keadaan samhan, tak begitu nak terlampau menekan dan sebagainya. Samhan boleh maafkan, pemurah, baik hati. Kita beli satu, dibagi satu lagi free, kita mesti nak datang lagi. Dan kadang pun bukan kerana nak kesempatan, kerana kita tengok ni akhlak yang baik, kita suka nak beli daripada orang kerana kita nampak akhlak yang mulia di sini. Bahkan boleh jadi lepas ni kita nak bagi lagi banyak, tak apa, pasal kita dah tengok kejujuran, keikhlasan di dalam berniaga. Ini yang dilakukan tadi oleh Ibnu Ahmad, sehingga datang orang daripada mana dia datang, kami nak belajar, kami nak masuk Islam. Masuk Islam di bawah tangan dia. Dia orang alim, ulama, bukan orang biasa, tetapi dia mengambil perjalanan dakwahnya melalui perniagaan. Sehingga dia pun pandai, dia suruh anak-anaknya, orang-orang itu tadi, suruh belajar sama dia, antar anak-anak, sehingga anak-anak ini ditarbiahkan. Anak-anak mereka itu menjadi ulama besar. Semakin merebak dakwah, semakin meluas dakwah Allah Subhanahu wa taala di kawasan itu. Lebih daripada 80,000 orang masuk Islam di bawah tangannya Habib Ahmad Masyhur bin Tal Haddad. Melalui apa? Melalui perniagaan. Nah, ini tijarah ma'allah. Ini perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita pun secara semula jadi fitrah, kalau seseorang berlaku baik, jujur di dalam perniagaan, kita mesti rasa nak beli lagi. Kita mesti rasakan seronok nak bermuamalah dengan orang seperti ini. Tetapi orang yang berlaku keras, yang terlampau mengira dan sebagainya, yang tak yakin hakikatnya rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup. Maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu kebaikan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tidak mempunyai keberkatan di dalam perniagaannya. Maka dengan itu salah satu perkara disebutkan oleh ahli perniagaan lah, saya pernah mendengar daripada guru saya, disebutkan bahawasanya orang ahli perniagaan yang membiasa, yang dah bertahun-tahun experience mereka dalam perniagaan, mereka berkata bahawasanya perlu ada di dalam setiap pemikirannya ahli perniagaan ini 3 perkara sentiasa. Yang pertama, istiqatu billah, sentiasa yakin kepada Allah. Rezeki itu daripada Allah. Dalam perniagaan ini kena yakin rezeki itu, untungnya itu datangnya daripada Allah. Dan yang kedua,
fokus kepada keberkatan, bukan daripada hitungan. Bukan nak terlampau nak kira sangat, tetapi fokus kepada barakah. Seperti mana kita sebutkan tadi, kalau Allah menyuruh kita untuk pergi fas'au ila zikrillah wa dzarul bai', pergi untuk solat Jumaat, jangan kita fokus kepada keuntungan, kita fokus kepada barakah. Tak ada keberkatan mungkin time tu kita berniaga. Kita tutup dulu, kita tunggu orang lain berniaga, tak apa, biar orang lain berniaga, kita tak berniaga. Tapi lepas kita Jumaat, walaupun kita dapat sikit, insya-Allah ada keberkatan. Ada keberkatan ini yang dicari. Rakiz ala keberkatan. Walaupun tak banyak tetapi muamalatnya kita baik. Ada orang yang mungkin tak mampu, kita tolong, kita bagikan dia sedikit dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-itqan. Al-itqan walaysa bidadar al-akhirin. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Yani kita melakukan yang terbaik. Nak menjual sesuatu, kita jual yang terbaik. Jangan benda yang tak baik kita jual kepada orang. Benda yang busuk kita jual kepada orang. Kita jual yang terbaik. Dan kita tidak menzalimi orang lain. Kita tidak menzalimi orang yang menjual di sebelah kita. Kalau dahulu di kota Hadramut sana, tempat saya belajar dahulu di Hadramut, daripada dahulu, kadang kalau kita pergi satu kawasan tu, orang-orang yang berniaga sebelah kedai itu semua jual benda-benda yang sama. Gitu, kalau tepung sini, ini kedai ni semua, sebelah-sebelah ni semua hampir sama semua kedai. Diceritakan oleh guru kita dahulu, secara khususnya di kota Hadramut sana, mereka itu tidak orang-orang yang baik hati. Kalau dah dibeli di tempat dia, ada orang lain nak beli, dia bagi tahu nak beli dari sebelah. Ta'awun, bekerja sama, beli dekat sebelah. Bila dia dah rasa dia dah cukup, dia tutup kedai dia awal, biar yang lain dapat bahagian mereka. Nah, ini muamalah seperti inilah yang akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menzalimi tak mau, dia nak tarik pelanggan dia, dia tak mau orang lain dan sebagainya, berlaku keras dan itu dan sebagainya. Boleh jadi dia jual pun benda yang tak baik. Dia beritahu ni benda baik, sekali benda tu tak baik dan sebagainya. Ad-dararul yuzal, kata ulama. Dalam istilah fiqh ada dipanggil darar yuzal, yakni perkara yang memudaratkan pasti akan jatuh. Kita tengok mula-mula nampak dia bagus, orang beli banyak, lepas tu kita tengok dia bankrupt. Pasal apa? Ini dah memang dah masuk dalam istilah ulama bahawasanya ad-darar, perkara yang memudaratkan yang lain, Allah akan menjatuhkan. Tak jujur dalam perniagaannya, tak benar dan sebagainya, Allah akan keluarkan orang ini daripada daerah yang tidak diridai oleh Allah SWT. Tapi itu yang pertama tadi kita sebut, pentingnya seseorang itu berniaga adalah irtiqa, jalan untuk dia mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tijarah, jihad fi sabilillah. Yang kedua tadi kita sebut bahawasanya tijarah tadi adalah merupakan jihad di jalan Allah. Datang syaitan nak ganggu dan sebagainya. Muamalatnya dia, ada orang kadang datang dengan perangainya, dengan akhlak yang tak baik. Bagaimana dia bermuamalat dengan orang yang dia menjual? Kebaikan yang dijual dengan senyumnya kepada orang, itu kesempatan untuk dia mengambil darajat yang di sisi Allah SWT, berkesempatan jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perniagaannya itu, senyumnya, ibtisamuka li akhika sadaqah, dan sebagainya. Muamalatnya dia dengan individu itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ramai para ulama dahulu sentiasa berniaga, sentiasa membiasakan diri mereka berniaga. Begitu juga para sahabat, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Ini semua sahabat-sahabat yang sampai perniagaan bukan orang perniaga biasa, perniagaan yang besar yang mencapai kekayaan yang tinggi. Dan Allah tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Kita boleh jadi orang kaya selagi mana kita jangan sampai keduniaan yang kita ada, harta yang kita ada, melalaikan kita daripada Allah. Cukup, itu syaratnya. Salat yang kita lakukan, kita mencari daripada jalan yang rezeki, tidak haram untuk kita nak mencari kekayaan, bahkan lebih mulia. Boleh kita menolong orang dan sebagainya. Perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkata ulama, kepentingannya seseorang berniaga itu adalah at-tahqiq ma'na al-khilafah, adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah menyuruhkan kita untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Maka dia berniaga untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, menyebarkan kebaikan,
menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolong untuk membangkitkan, memberikan kebangkitan kepada umat Nabi Muhammad, memproduksi makanan sendiri, beras kepunyaan sendiri dan sebagainya, pasti benda yang halal dan sebagainya, maka ini adalah perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khulasah, sebagai kesimpulan, perlu kita mengetahui apapun jenis pekerjaan, perniagaan dan sebagainya yang kita lakukan, perlu kita mengetahui. Berkata ulama Imam Abdullah bin Al-Haddad, ad-dunya, keduniaan itu mahmudah. Keduniaan yang baik yang disebut oleh ulama, apa dia? Keduniaan yang hiyallati yasilu biha ila fi'l khair. Dengan keduniaan itu dapat membawa kita untuk melakukan kebaikan. Au yanju biha min fi'li syarr, ataupun dapat menyelamatkan kita daripada perkara yang tidak baik. Itu perkara, itu dunia yang baik. Dunia yang baik itu, yang mahmud, yang dipuji oleh ulama dan sebagainya, adalah yang dapat membawa kita kepada perkara yang baik. Kita dapat membantu orang lain dan sebagainya, ataupun dapat menyelamatkan dirinya daripada perkara yang haram. Dia berniaga, dia dapat mampu untuk tidak mengambil wang daripada jalan yang haram dan sebagainya. Dunia yang mubah, dunia hukum yang mubah pula diperbolehkan sahaja, hiyallati la yaqa'u bi sababiha fi tarkin ma'mur wala rukubin mahdhur. Dunia yang diperbolehkan adalah jangan sampai ianya meninggalkan kita daripada perkara yang diperintahkan oleh Allah, ataupun sampai ke tahap kita dapat melakukan perkara yang haram pula. Yani dunia yang diperbolehkan oleh Allah, yang penting kita jangan sampai tinggal benda yang diperintahkan Allah, dan jangan sampai kita pergi melakukan perkara yang haram. Cukup-cukup harta dia, yang penting dia boleh melakukan, dia boleh sembahyang dan sebagainya. Jangan sampai dia pergi buat maksiat pula, dia ambil ekstra untuk nak jalan ribah dan sebagainya. Ini ada orang offer untuk ni duit haram dan sebagainya, tetapi cepat dapat, dia tak mahu. Ini hukumnya boleh diperbolehkan. Tetapi yang mazmum, yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran dan sebagainya, yang diharamkan dalam syariat kita adalah apa? Yallati yaqa'u bisababiha, dengan keduniaan itu fi tarki ta'atin aw fi'lil ma'siyah, menyebabkan kita meninggalkan ketaatan. Rezeki, perniagaan yang kita lakukan menyebabkan kita meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Nah, bila mana ini, maka ini adalah perkara yang mazmum kata ulama. Mazmum kata ulama. Dan yang terakhir, berkata ulama juga, adalah manusia itu terbahagi kepada tiga. Rajulun syaghalahu ma'asyahu 'an ma'alihi fahuwa minal halikin. Seseorang yang mana keduniaannya telah membuatkan dia itu sibuk sehingga lupa kepada akhiratnya, maka orang inilah orang yang paling hancur. Orang ini akan orang yang paling sia-sia sekali. Sibuk dengan keduniaan sampai lupa bahagian akhiratnya. Tidak ditujukan niatnya untuk akhirah langsung, tak ada, dia pergi ke bab dunia saja. Sembahyang pun tak tengah-tengah, seperti kata ulama, wal aqrabu ila al-i'tidal huwa ma'asyahu li ma'adihi fa huwa minal muqtasidin. Iaitu orang-orang yang perniagaannya, keduniaan dan sebagainya adalah sebab dia mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang di tengah-tengah. Dia berniaga kerana Allah Subhanahu, mencari rezeki yang halal, tetapi dalam perniagaannya itu dia berlaku jujur, dia berlaku ikhlas, dia muamalatnya yang baik dan sebagainya, maka orang ini juga adalah orang yang akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Moga-moga sedikit daripada peringatan itu menjadi manfaat kepada kita semua. Kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita rezeki yang halal, rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu, dibukakan pintu yang halal kepada kita insya-Allah, diberikan rezeki yang halal kepada kita insya-Allah, diberkati dan juga kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada hadirin dan hadirat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya arhamar rahimin, in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'alna min ummat habibika al-maf'ul bil khair ya arhamar rahimin wa taj'alna min ahli al-khair ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqa ahli al-khair wa 'anahum 'alayh wafiqna li kulli khairin wa 'inna 'alayh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina ila tariqil haqq ila tariqis shawab ila tariqir rasyad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ihdina wa lil hadirin wal hadirat ila tariqis shawab bi rahmatika ya hayyu ya qayyum ya Allah. اللهم احيي قلوبنا يا الله، اللهم احيي قلوبنا يا الله، اللهم احيي قلوبنا يا الله، وطهر قلوبنا يا الله، وطهر قلوبنا يا الله، طهر
طهر قلوبنا يا أرحم الراحمين ارزقنا كما نتخلي من جميع الأخلاق المذمومة وارزقنا كما نتحلي بجميع الأخلاق المحمودة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أخلاقنا يا الله أخلاق محمودة عندك يا أرحم الراحمين واجعلنا من أهل الخير ووفقنا لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا الدنيا هذا يا الله وجودنا دنيانا يا أرحم الراحمين اللهم اخرج من قلوبنا كل الدجال الدنيا وكل محل للخلق يميل بنا معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قلوبنا محبة نحبك كمال المحبة ونحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمال المحبة برحمتك يا أرحم الراحمين واخرج من قلوبنا يا الله جميع ما سواك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا الله ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah ampunilah segala dosa kami ya Allah kedua ibu bapa kami hadirin hadirat yang hadir pada malam ini muslimin dan muslimah di mana saja mereka berada ya Arhamar Rahimin bersihkanlah hati kami ya Allah Gunakanlah kami rezeki yang halal ya Allah. Sentiasalah gerakkan kami dan keluarga kami kepada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Janganlah kau kurniakan kami rezeki yang haram ya Allah. Janganlah kau gerakkan kami kepada perkara yang haram ya Allah. Jagalah diri kami untuk sentiasa melakukan perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukakan pintu yang luas kepada kami dalam rezeki yang halal agar kami dapat menggunakannya kepada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutuplah pintu perkara-perkara yang haram kepada kami ya Allah dan keluarga kami ya Allah sehingga tidak kami terpedaya dengan godaan syaitan, dengan godaan iblis berahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah dunia sementara ini modal untuk kami mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Modal untuk dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, modal untuk dikumpulkan bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin berahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami orang-orang yang lalai ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang-orang yang sentiasa meninggalkan salatnya ya Allah, yang sentiasa melakukan kemaksiatan berahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang segera di dalam melakukan ketaatan ya Allah, sentiasa memperbanyakkan berzikir kepada Allah, sentiasa mencari perkara-perkara yang diridai oleh Allah, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memperoleh akhlak yang mulia di sisi yang diridai oleh Allah. Jauhilah kami ya Allah daripada akhlak yang tidak mulia ya Allah, akhlak yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang keji Allah keluarkanlah daripada hati kami ya Allah. Penuhi hati kami dengan sifat yang mulia ya Allah, dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, gunakanlah kami ya Allah taufik untuk dapat beribadah dengan benar ya Allah, untuk menjadi khalifah dengan benar di atas muka bumi ini ya Allah. Tidak menyebarkan kezaliman di atas muka bumi ini ya Allah, tetapi lebih kepada menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala berahmatika ya Arhamar Rahimin, sehingga layaknya kami untuk mendapat keridhaan-Mu ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin mustaqim. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Segala baik kepada Allah, segala yang buruk daripada diri saya sendiri. Wal